baru betul, mandi Ustaz. sekali. Mungkinlah tepat dengan hadis tu. Betul, Kan? betul. Tapi secara umumnya dalam hadis sahih itu menyatakan bahawa hak itu adalah menunjukkan bahawa kewajipan. Jadi dia punya kelebihan itu kalau kita lihat tadi daripada sudut kebersihan, daripada sudut kita nak bergaul dengan masyarakat, daripada sudut kita nak dapat pahala. Itu yang paling penting. Betul, Kita nak dapatkan pahala. Dan kemudian juga kalau kita melihat daripada sudut sebab-sebab yang yang mewajibkan kita mandi ni, yang pertama sekali adalah haid. Yang kedua adalah kerana nifas, termasuk juga dengan wiladah. Ya. Kemudian yang ketiga iaitulah jinabah ataupun junub lah, disebabkan bersama dengan isteri ataupun keluar air mani. Kemudian yang keempat iaitulah disebabkan kerana kematian. Maut, itu yang kita panggil mandi jenazah tu. Dan kemudian yang kelima adalah sebahagian ulama bincang, Imam Syirazi dalam kitab beliau juga Al-Muhadzab menyatakan ketika mana seseorang itu memeluk agama Islam. Itu pun ada perbincangan fiqh lagi lah daripada sudut tu. Dan kita nampak bahawa sebenarnya daripada sudut rukunnya ringkas saja. Kata Imam Al-Nawawi dalam kitab beliau Majmu' Syarah Muhadzab, 3 saja. Yang pertama niat, yang kedua menyingkirkan segala kotoran, menghilangkan segala kotoran, dan yang ketiga meratakan air seluruh badan. Wallahu a'lam. Itu dia. Sedikit pencerahan awal lah berkaitan dengan mandi wajib itu sendiri. Dan sebelum tu Ustaz ada kongsikan betapa kebaikan dari sudut fiqh mandi itu sendiri. Sebenarnya Allah sangat mencintai, Allah menyayangi orang-orang yang bertaubat dan juga menyucikan dirinya, Ustaz, ya. InsyaAllah. Baiklah Ustaz, soalan yang pertama kita nak alu-alukan daripada para penonton kita ni, Muhammad Effendi Mat Daud di Facebook katanya, Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam. Apakah yang dimaksudkan mandi cara baginda Rasulullah SAW sepanjang hidup baginda? Kemudian adakah nas yang melarang kita mandi pada waktu tengah malam? Ada tak nas ataupun dalil kita tak boleh mandi malam tu? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada tuan yang bertanya. Jadi secara umum kita kata bila kata sunnah ni iaitulah mengikut apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh jadi dua, mandi cara kita ataupun mandi cara Nabi. Kalau mandi cara kita tu, sebab tu Syekh Said Sabiq dalam kitab beliau Fiqhus Sunnah menyatakan mandi ni ada dua bahagian. Satu, mandi yang kita kata simple, mudah. Dia cukup syarat tapi dia tak ada sangat perkara-perkara sunat dan sebagainya. Maka yang tu sekadar melepaskan kewajipan. Tapi ada mandi yang mana dia tu cukup semua sekali dengan sunnahnya, dengan aturan adab dan sebagainya. Maka kalau minta ditanyakan tadi tu, maka yang tu yang kita nak lah. Jadi dia punya penerangan dan juga perbincangan tu sangat panjang lah. Cuma kita ringkaskan. Yang pertama sekali boleh kita katakan adalah baca bismillah lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita niat. Niat di sini maksudnya betul-betul kita nak mandi junub, mandi wajib ataupun mandi-mandi yang diwajibkan lah. Baik. Yang kemudian yang ketiga, kita menyela-nyela jari tangan ni, iaitulah tangan kanan dan juga tangan kiri, ratakan. Dan kemudian yang seterusnya, tadi kita dah sebut dah singkir dah semua kotoran apa semua tu. Dan kemudian yang seterusnya adalah kita mencuci tangan kiri kita ni dengan sabun. Dan kita cuci, maksudnya sebelum tu cuci dulu kemaluan dan sebagainya, tempat-tempat yang sensitif dan seterusnya. Dan kemudian kita sabun tangan kiri kita dan kemudian kita berwuduk. Berwuduk ni juga para ulama berbincang boleh jadi sama ada kita sempurnakan wuduk seperti mana dalam hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Muslim, Nabi berwuduk seperti mana wuduk nak solat. Kemudian baru mandilah. Baru mandi. Baik, dalam riwayat daripada Maimunah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, iaitulah mengakhirkan basuhan kaki. Mengakhirkan basuhan kaki. Lepas maksudnya dah last sekali sebelum kita keluar pada bilik air tu, last sekali tu adalah membasuh kaki. Yang tu juga maksudnya ada dua versi lah. Satu, wuduk sempurna. Boleh guna mana-mana kaedah. Boleh guna mana-mana kaedah. Itu yang disebut oleh mazhab Imam Syafi'i dan disebut juga oleh Imam Buaiti dalam kitab beliau lah. Menyatakan boleh dibenarkan. Okey. Kemudian dah habis tu, kita buat apa? Kita siram kepala. Siram kepala 3 kali, perlahan-perlahan lah. Ataupun shower ke kan, guna air tu dan sebagainya. Dan kemudian membasuh pada anggota kanan dan juga anggota kiri dan kemudian meratakan air ke seluruh badan. Seluruh badan. Jadi itu kita kata kaedah asalnya. Dan bila ditanya akhir tadi, mandi pada waktu malam ni, kita kata daripada sudut kesihatannya, ada orang kata paru-paru berair dan sebagainya, jangan mandi lewat malam dan sebagainya lah. Secara umumnya kita kata tidak ada daripada sudut faktor sains yang menyatakan sedemikian. Bahkan sains mengkritik, menyatakan bahawa tidak ada apa-apa berkait dengan paru berair ataupun apa, iaitu sebab faktor lain.
Cuma kalau kita kata pada setengah-setengah waktu kita kadang panas ke apa, boleh je mandi je lah. Lepas main futsal ke lepas malam main ni. futsal ke malam kan. Walaupun tak skor gol, tapi boleh mandilah. Tu saya tak tahulah siapa tu. Jadi kita kata boleh tidak jadi masalah untuk kita mandi pada waktu malam. Cuma daripada sudut kesihatan dan sebagainya itu satu faktor lain. Yang kedua adalah daripada sudut boleh tak boleh, sudut hukumnya diharuskan. Wallahualam. Tak apa, malam ni saya skor gol, insya-Allah. Tapi nak ceritanya memang tak ada dari sudut sains ke daripada fatwa tak adalah yang mengharamkan mandi malam itu, tidak ada ya para penonton sekalian. Okey, Syahir Alia Muhammad ni katanya, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Mustafa Muhammad Suki dan hadirin semua, waalaikumsalam. Apakah hukum membaca bismillah ketika mandi wajib? Betul juga Ustaz. Masuk dalam bilik air itu kan. Boleh ke sebut bismillah tu? Dan bilakah waktu yang sesuai membacanya? Adakah baca sebelum kita nak masuk bilik air itu Ustaz? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berdasarkan hadis riwayat daripada Imam Ahmad, iaitu kullu amrin zibalin la yubda bismillah faqad fahuwa aqta atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkara yang tak dimulakan dengan bismillah maka hilangnya keberkatan. Hadis itu sekurang-kurangnya statusnya hasan yang boleh digunakan sebagai hujah. Maka Al-Imam Syirazi dalam kitab beliau Al-Muhadzab dan juga dibahaskan oleh Al-Imam Nawawi dalam syarahnya menyatakan bahawa disunnahkan untuk membaca bismillah dan itu pegangan mazhab Imam Syafi'i. Maksud membaca bismillah dan kata Imam Nawawi yang paling sempurna adalah bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya kita nak start tu dan kemudian membaca tu pula para ulama berbeza pandangan pendapat adakah dikuatkan ataupun sebagainya, maka kita kata keluar khilaf ataupun perbezaan pandangan pendapat di kalangan para ulama, maka bacalah dalam hati. Cuma kita disunahkan untuk membaca pada permulaan niat tu. Maka Imam Nawawi bahas lagi. Imam Nawawi menyatakan adakah boleh maksudnya kita baca bismillah dan terus berniat ataupun baca bismillahirrahmanirrahim saja aku mandi dan seterusnya lah. Jadi gabung sekali. Jawapannya ia dibenarkan, diharuskan. Jadi pada permulaan mandilah kita membaca bismillah. Wallahu a'lam. Itu yang paling penting. Cumanya Ustaz, mungkin sebelum kita nak rehat ni, saya nak bertanya tentang niat. Kerana niat ini menyebabkan mandi itu menjadi kategorinya apa? Kalau mandi harus tanpa niat itulah. Kemudian kalau mandi wajib itu kita nyatakan kita berniat untuk menyucikan diri kita nak mandi wajib lah. Cumanya macam mana lafaznya? Adakah ia perlu dilafazkan ataupun sekadar cukup melalui hati? Silakan Ustaz. Baik. Kalau menurut daripada sudut perbahasan yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau Majmu' Syarah Muhadzab, iaitulah wal mahalluha al-qalb. Tempatnya adalah cukup di hati. Contoh ginilah, kita kata sahaja aku mandi wajib tapi sebenarnya dia mandi sunat hari Jumaat. Dia niat tu mandi sunat hari Jumaat, tapi dalam hati dia menyatakan mandi wajib. Maka yang mana dipakai? Yang dipakai adalah dalam hati dia. Kan. Jadi maksudnya lafaz tu tak memberi apa-apa kesan. Cuma Syekh Dr. Muhammad Zuhaidi dalam kitab beliau Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i bila membahaskan pandangan-pandangan yang dibawa oleh mazhab Imam Syafi'i menyatakan afdal. Afdal ni maksudnya lebih baiklah, lebih elok kalau nak dilafazkan. Cuma asalnya adalah dalam hati sudah cukup untuk mengharuskan ataupun menjadikan mandi wajib kita itu sah daripada sudut praktikalnya. Wallahu a'lam. Tapi